Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Hussein Ismail. Dan saya Rafizah Haji Mahmud. Berita-berita utama malam ini. Dengan kolaborasi kukuh bersama pihak kerajaan, Gleneagles JPMC berpotensi menjadi pusat kecemerlangan bagi kesihatan kardiovaskular. Program Ketemburung Bisai usaha mengembang majukan sosioekonomi dan meningkatkan penglibatan serta kesepaduan masyarakat. Status harian normal baharu COVID-19. 1 kes dalam kategori 5 dengan 2 kes kini berada dalam kategori 4 iaitu memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Kementerian Kesihatan juga memaklumkan 143 kes sembuh hari ini dengan 1 kes kematian dicatatkan. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun 83.6%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin 58.7%. Manakala liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin 77.5%. Kepercayaan yang dijalin oleh Gleneagles Pusat Perubatan Jurudong Park JPMC bersama pesakit ke arah kehidupan yang lebih baik dan sihat merupakan salah satu penyebab utama kejayaan pusat perubatan berkenaan. Dengan kepercayaan itu, jelas Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua, pusat tersebut akan terus mengekalkan komitmennya dalam meningkatkan kualiti klinikal, keselamatan pesakit dan kecemerlangan perkhidmatan. Berucap pada majlis jamuan malam bagi memperingati ulang tahun ke-20 Gleneagles JPMC, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah selaku pengerusi Lembaga Pengarah Gleneagles JPMC juga berkata dengan komitmen tersebut, Gleneagles JPMC akan terus menjadi pemacu utama dalam usaha negara menangani kebimbangan yang semakin meningkat mengenai penyakit tidak berjangkit terutamanya penyakit kardiovaskular. Majlis berlangsung semalam di Tarindak di Sydney di Ibu Negara. Together with our strong collaboration with the Ministry of Health in our referrer, as well as community outreach programs, Gleneagles JPMC has a good foundation to further establish itself as a center of excellence for cardiovascular health for many years to come. Beberapa kaki tangan menerima anugerah perkhidmatan kerja lama juga hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar Menteri Kesihatan yang juga ahli Lembaga Pengarah Gleneagles JPMC. Program Bas Belia kali ketiga berakhir petang tadi dengan majlis penutupan dan penyampaian sijil kepada 40 peserta program di daerah Temburong. Majlis berlangsung di Dewan Utama Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekan Bangar. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Program dikendalikan oleh Jabatan Belia dan Sukan Negara Brunei Darussalam. Pada sebelah pagi, para peserta program mendengarkan taklimat ringkas mengenai dengan pengurusan dan pentadbiran Jabatan Daerah Temburong. Rombongan juga mengadakan lawatan ke Balai Raya Kampung Puni bagi menyaksikan projek Satu Kampung Satu Produk iaitu pemprosesan telur masin dan paut telur masin yang diusahakan oleh Majlis Perundingan Kampung berkenaan. Banyak aktiviti yang boleh ikut dan merasakan benda-benda yang baru yang belum pernah dirasakan dan banyak belajar benda baru.
sepanjang 5 hari ini dapat menimba lagi ilmu yang banyak, alhamdulillah, daripada 4 daerah ini. 9 buah buku terbaru terbitan Pusat Sejarah Brunei dilancarkan. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Lebih 200 pokok ditanam pagi tadi di hutan Simpan Brakas bagi menandakan pelancaran projek pendidikan alam sekitar. Projek Anjuran Green Brunei dengan kerjasama Mitsubishi Corporation dan syarikat minyak Brunei Shell akan dijalankan sehingga November tahun ini. Menyertainya, Datuk Seri Paduka Awang Haji Mat Satejo bin Sokiau, Timbalan Menteri di Jabatan Tenaga di Jabatan Perdana Menteri. Projek bertujuan meningkatkan kesedaran orang ramai mengenai isu perubahan iklim di negara ini dan memberi peluang masyarakat, terutamanya golongan muda, untuk mengambil bahagian secara langsung dalam usaha mengurangkan kesan perubahan iklim di negara ini. Juga menyertai Tuan Yang Terutama Meida Toru, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Jepun ke negara Brunei Darussalam. Pusat Sejarah Brunei melancarkan 9 buah buku terbitan terbaru hasil daripada peraduan menulis dan melukis cerita bergambar sejarah Brunei tahun 2021. Majlis pelancaran diadakan pagi tadi di Pusat Sejarah Brunei, Bandar Seri Begawan. Pelancarannya disempurnakan oleh Pengiran Haji Muhammad Hasnan bin Pengiran Haji Ali Hassan, Setiausaha Tetap Kebudayaan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Majlis diselajurkan dengan penyampaian hadiah kepada 8 pemenang peraduan berkenaan. Buku-buku tersebut boleh diperoleh di kedai buku Pusat Sejarah Brunei setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pukul 8 pagi hingga 12 tengah hari dan 2 hingga 4 petang. Dalam usaha mengembang majukan sosioekonomi dan meningkatkan lagi penglibatan dan kesepaduan masyarakat, program perekonomian ke Temburong Bisai dilancarkan pagi tadi. Program selama 2 hari itu juga diadakan bagi membantu tabung anak yatim daerah berkenaan. Pelancarannya disempurnakan oleh Awang Abdul Walid bin Haji Matasan, Setiausaha Tetap Perbandaran dan Daerah, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Berbagai aktiviti disediakan selain 89 petak jualan melibatkan para pengusaha satu kampung satu produk. Program dikendalikan oleh Majlis-Majlis Perundingan Mukim dan Kampung dengan kerjasama Jabatan Daerah Temburong. Selain daripada petak jualan yang ada di Padang Kompleks, kami juga ada acara horse riding, ada cat show. Seruan saya kepada orang ramai supaya dapat mengunjungilah acara kami ini untuk meramai-ramaikan acara juga dan untuk menyokong lagi kira pengusaha-pengusaha dan produk-produk tempatan kita inilah. Sesi dialog dengan masyarakat di daerah Belait diadakan petang tadi dengan dihadiri oleh delegasi tetamu khas Al-Hafiz dan Al-Hafizah dari Indonesia. Majlis yang dikendalikan oleh Pejabat Hal Ehwal Ugama daerah Belait itu berlangsung di Learning Development Centre Hospital Suri Seri Begawan, Kuala Belait. Hadir Awang Muhammad Yassin bin Haji Ahmad, Pemangku Pegawai Daerah Belait, Muhammad Najah Hudia, Afifur Rahman, Agus Fian dan Nur Syahwa Syakila Muhammad Saban berada di negara ini sebagai peserta jemputan khas di Majlis Musabakah Membaca Al-Quran Bahagian Dewasa Peringkat Akhir Kebangsaan tahun ini. Semasa sesi dialog tersebut, kedua-dua ibu bapa Al-Hufaz mengongsikan pengalaman dalam membesarkan anak-anak istimewa mereka sehingga boleh menghafal Al-Quran keseluruhan di sebalik kekurangan yang ada pada mereka. Majlis pengundian bagi calon penghulu baharu Mukim Belait diadakan pagi tadi. Majlis diadakan di Balai Raya Kampung Sungai Traban.
Calon tunggal bagi mengisikan jawatan tersebut ialah Awang Haji Abdul Afiq bin Zainuddin. Pengundian diteruskan lagi esok di Dewan Kemasyarakatan Kampung Pandan bermula pukul 8 pagi hingga 3 petang. Kursus kepimpinan pengakar remaja di Hasrat dapat menyerlahkan lagi sifat kepimpinan dalam kalangan generasi muda yang akan menerajui kepimpinan masa hadapan. Kursus selama 3 hari itu diadakan di Pusat Latihan dan Kegiatan Persekutuan Pengakar Negara Brunei Darussalam PPNBD, Jalan Gadong. Kursus disertai oleh ahli pengakar remaja tahun 10 hingga 11 dari maktab-maktab dan sekolah-sekolah menengah seluruh negara. Mereka didedahkan dengan kemahiran, peranan dan tanggungjawab sebagai pengakar remaja serta pelbagai kegiatan kepimpinan yang dianjurkan oleh PPNBD melalui bahagian pengakar remaja dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Kokurikulum Kementerian Pendidikan. Bagi menjaga kemaslahatan masyarakat Islam di negara ini, Kementerian Hal Ehwal Agama memaklumkan beberapa produk minuman dalam pelbagai jenama yang dijual di salah sebuah pasaraya di negara ini telah diarah untuk diasingkan di tempat atau ruang tidak halal. Langkah pengasingan diambil berikutan aduan orang awam dan hasil penelitian Jabatan Hal Ehwal Syariah melalui bahagian kawalan makanan halal yang mendapati produk-produk terbabit walaupun diisytiharkan tidak mengandungi alkohol, namun ada kemungkinan proses pembuatannya bersumberkan minuman beralkohol. Produk-produk tersebut ialah Asahi Dry Zero, Asahi Chardonnay Sparkling Taste, Suntory All Free, Suntory All Free Lime Shot, Alps Elaborate Grape Juice Premium White dan Alps Elaborate Grape Juice. Syarikat-syarikat pengilang produk-produk berkenaan juga merupakan syarikat yang menghasilkan pelbagai jenis produk minuman beralkohol di Jepun. Dengan dapatan ini, status pembuatan produk tersebut adalah diragukan dan sesuai dengan hukum syarak apabila sesuatu itu meragukan ianya jatuh kepada syubhah. Bagi aduan dan perkongsian maklumat mengenai penjualan produk tidak halal secara terbuka, hubungi bahagian kawalan makanan halal Jabatan Hal Ehwal Syariah di talian 71662222 atau mana-mana pejabat bahagian kawalan makanan halal. Kejohanan Golf Amatur Antarabangsa 2022 bersempena perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-76 diteruskan lagi pagi tadi. Di hari kedua kejohanan, pertandingan dibukakan kepada orang awam. Kira-kira 250 pemain golf menyertai kejohanan selama 3 hari itu. Kejohanan diteruskan lagi esok dengan majlis pengumuman keputusan perlawanan dan penyampaian hadiah bagi para pemenang. Perlawanan diadakan di Klub Golf Pantai Mentiri. Jawatan Kuasa Tarik Kalat menganjurkan kejohanan tarik kalat bagi peringkat saringan bersempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Dulia Maha Mulia ke-76. Perlawanan pagi tadi diadakan bagi peringkat daerah Brunei dan Muara. Sementara itu, perlawanan bagi peringkat kebangsaan juga diadakan dan dibukakan kepada semua pasukan dari 4 daerah. Perlawanan peringkat akhir dan penyampaian hadiah akan diadakan esok. Acara diadakan di Taman Haji Semuda Umar Ali Saifuddin di Ibu Negara. Festival Brunei Han Madang Taekwondo 2022 anjuran Persatuan Taekwondo Brunei Darussalam berakhir petang tadi dengan penyampaian hadiah. Acara berlangsung di Pusat Belia, Bandar Seri Begawan. Sebanyak 6 kategori dipertandingkan. Ia antara lain bertujuan mencungkil dan melahirkan bakat-bakat baharu untuk diserapkan bagi menyertai pertandingan lebih berprestij di dalam dan luar negara. Hadiah-hadiah disampaikan oleh Awang Lim Ting San, timbalan yang di-Pertua Persatuan Taekwondo Brunei Darussalam.